Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dalam sebuah video Ustaz Dr. Rozaimi yang react ke atas video tuan tanpa nama, tuan milik saluran YouTube Protagonis Insight. Di akhir video itu Ustaz Dr. Rozaimi memberi nasihat kepada tuan tanpa nama, dan saya ambil nasihat ini kepada saya dan semua YouTubers yang lain untuk tabayun, untuk buat homework sebelum hendak membuat video. Jangan malas, itu yang ditekankan oleh Ustaz Dr. Rozaimi. Video tersebut, link ada saya bagi di bahagian description. Okey. Bagi saya, nasihat itu bagus dan saya nak tambah. Tambah pula. Saya nak tambah, hendaklah kita para YouTubers bukan saja membiasakan diri kita dengan budaya tabayun, budaya buat homework sebelum nak buat video, tetapi hendaklah juga kita membiasakan kepada para penonton kita, membudayakan sikap tabayun di kalangan para penonton kita untuk semak video yang kita buat, supaya kita buka peluang, kita buka ruang kepada mereka dan kita jadikan ia satu kemungkinan, sesuatu yang mampu tercapai oleh mereka untuk tabayun kepada apa yang kita sebagai YouTuber cakap. Macam mana nak buat begitu? Macam mana kita nak sebagai YouTuber, macam mana kita nak membudayakan sikap tabayun kepada para penonton? Okey, sebagai contoh saya sendiri apabila saya buat video react, dan saya sebut nama ustaz yang saya sedang react itu, saya sebut nama YouTuber yang saya sedang react itu, okey, saya akan bagi di bahagian description link asal video yang saya sedang react tu. Saya akan bagi link asal, okay? Pautan asal, dan di kebanyakan video saya akan insist ataupun bagi reminder, bagi peringatan kepada para penonton untuk tonton terlebih dahulu link itu, baru tonton video saya ini supaya dapat dilakukan analisa, kajian, semakan yang adil. Okey? Itu cara. Itu cara kita membuka ruang dan kita membudayakan para penonton untuk tabayun. Itu pertama. Yang kedua, bila baca ayat Quran, ialah kita baca surah, nama surah dan nama ayat, nombor ayat. Tetapi bila baca hadis, kita baca hadis ataupun saya baca hadis daripada sumbernya, yang ini aplikasi yang ada dalam phone, lengkap dengan nombor hadis. Bahkan saya akan bagi 2 nombor hadis kerana kitab hadis ni muhakkik yang berbeza, akan ada penomboran yang berbeza. Kenapa sampai nak bagi 2 nombor hadis? Supaya para penonton juga dapat semak hadis yang sama, dapat baca hadis yang sama, dapat semak terjemahan saya betul ataupun tidak. Okey. Kemudiannya apabila membaca kitab. Okey, apabila membaca kitab, saya ajak para penonton sama-sama baca. Maknanya apa yang saya buat? Okey, kamera saya ni saya alih menghadap laptop, saya buka perisian Maktabah Syamilah, saya tunjuk sekarang ni sedang baca kitab apa, nama pengarang apa, jilid apa, muka surat apa, dan saya ajak ayuh sama-sama kita baca. Khasnya kepada para penonton yang arif dalam bahasa Arab, boleh semak bacaan saya. Khasnya kalau teks tu tidak berbaris, saya bariskannya betul atau tidak. Boleh juga semak terjemahan saya. Maknanya kita ajak untuk para penonton juga tabayun untuk semak. Kemudian kalau saya akan halakan kamera ke arah laptop, kita sama-sama baca kitab dalam Maktabah Syamilah. Kalau Ustaz Syihabuddin pula, kalau kita tengok, dia akan bagi rujukan juga, dan teks Arab tu beliau letak dalam skrin. Okey, beliau letak dalam skrin, beliau baca, kita pun boleh baca. Kemudian akan bagi nama kitab apa, dan kita pun kalau nak boleh rujuk kitab yang sama. Jadi sama-sama tabayun. Kemudiannya akhir-akhir ni, lebih kurang sebulan ni, saya buat sesuatu yang baru pula, tambahan. Bila saya nak buat video, memang ada nota ringkas. Okey, sekarang ni nota tu saya masukkan pula di bahagian description untuk para penonton kalau nak semak lanjut, kalau dengar tak sempat nak tangkap. Nombor hadis berapa tadi? Kitab apa tadi? Dia boleh rujuk di bahagian description. Jadi ini yang saya maksudkan. Kita sebagai YouTubers, bukan saja kita yang kena tabayun, jangan malas, tetapi kita juga membudayakan.
membudayakan sikap tabayun kepada para penonton supaya mereka pun dapat semak, mereka pun dapat tengok hadis yang kita baca, mereka pun dapat tengok kitab yang kita baca, okey? Dan kalau saya silap dalam menterjemah, silap dalam membaca, mereka boleh terus membetulkan saya. Nombor WhatsApp saya ada dan memang ada yang beberapa yang memberi pembetulan dan saya sangat menghargainya. Okey, jadi ini yang saya maksudkan sebagai membudayakan sikap tabayun, sikap menyemak bukan saja pada diri kita sebagai YouTuber tetapi juga kepada para penonton kita, ya. Baik, sekarang saya nak bawa pula kepada tuan tanpa nama, pemilik saluran YouTube Protagonist Insight dan juga Manhaj Nubuwah, ya. Sebagaimana nasihat Ustaz Dr. Rozaimi, hendaklah dia buat tabayun, jangan malas apa semua tu. Saya nak juga beliau, ini cadangan saya kepada beliau, tuan tanpa nama, untuk juga membuka ruang kepada para penonton anda, wahai tuan tanpa nama, untuk tabayun apa yang anda sampaikan. Khasnya video-video react, khasnya video-video kritikan. Okey, buka ruang bagi mereka semak apa yang anda sampaikan. Kenapa saya berkata sedemikian? Kerana pada pemerhatian saya, minta maaf jika saya terlepas pandang, pada pemerhatian saya apabila tuan tanpa nama membuat video react, baik dalam channelnya Protagonist Insight maupun Manhaj Nubuwah, beliau tidak memberi link, tidak memberi pautan kepada video asal yang beliau sedang react. Kalau tak buat begitu, macam mana para penonton hendak semak, hendak banding? Kan, kita tonton yang awal, yang asal, kemudian kita tengok pula apa kesalahan yang tuan tanpa nama nak highlight daripada video tersebut. Kalau tak ada, dan kita tak tahu jalan cerita apa, kita tak tahu konteks sebenarnya apa, perbincangan tu topik apa sebenarnya, ini satu perkara yang bagi saya serius, yang sebab sebelum ni seolah-olah tuan tanpa ni nama ni tabayunnya kurang untuk dirinya sendiri dan tabayun buka peluang untuk para penonton dia sendiri, tabayun pun tidak ada. Ini saya bagi contoh, saya bagi contoh beberapa video reactnya yang terbaru. Okey, contoh pertama apabila beliau react video tentang bid'ah. Okey, di salurannya Protagonist Insight beliau ada buat video tentang bid'ah. Kemudian ada seorang yang react. Yang react ni channel dia Inspirasi Ilmu, react. Kemudian tuan tanpa nama react balik. Dan tuan tanpa nama letak tajuk di situ terciduk. Maknanya yang react ni telah terciduk. Dan dalam video tu pun tuan tanpa nama macam berterima kasih. Betul lah yang saya cakap tu benar. Something like that lah kan. Tapi video asal yang dia begitu berterima kasih, yang dia telah kata terciduk tu, dia tak bagi. Kenapa tak bagi? Why don't you let us, your viewers, your subscribers, watch and tonton dan nilai sendiri? Apakah anda takut tentang sesuatu perkara? Apakah anda takut bahawa kalau diberikan video asal, para penonton akan lihat video asal ni betul yang kau react tu salah, wahai tuan nama-nama. Jalan cerita, naratif yang kamu bawa tu salah, lain dah cerita. Video asal lain cerita. Okey, jadi bila tak dikemukakan video asal, lalu tapi sekadar orang tu telah terciduk, dia telah membuktikan saya benar, terima kasih. Viewers, kalau yang jenis critical thinking akan tanya mana video asal, let us decide, let us compare and let us decide. Ini sebagai contoh, ya. Okey, video yang saya masukkan itu ada link di bahagian description. Video-video saya setakat ni saya akan bagi link. Kalau ada yang saya terlupa bagi link, bagi tahu saya, nanti saya masukkan link, ya. Setakat yang saya ingat, saya ada bagi link di bahagian description untuk video penuh. Contoh kedua, ya, video react kepada saya tentang selawat. Okey, tentang selawat di antara tarawih. Kejap saya tunjuk, ya. Okey. Yang ini ni hilang dah. Tadi duk tengok. Ceng 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 ceng. Okey, jumpa dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi video ini selawat antara tarawih, terpekik-pekik kata Kapten Hafiz.
Okey, jadi video ni. Alright, tengok cara dia eja tarawih tu. Tarawih tu ta baris atas kan. So TA. Hujung sekali bukan kha tapi ha, tarawih, bukan tarawih. Okey, tak apa. Jadi dalam video yang 3 minit 22 saat ini, okey, 3 minit 22 saat ini, dia kemukakan 2 potongan video saya pendek-pendek. 2 potongan video saya yang pendek dan tidak diberi link di bahagian description tentang video asalnya. Dia tidak bagi supaya para penonton boleh tabayun, boleh semak apa cerita sebenarnya. Yang dia bagi hanyalah potongan yang pendek-pendek. Okey, dan dia telah membawa satu naratif, satu jalan cerita yang sangat berbeza dengan apa yang saya sampaikan. Baik, video yang saya tunjuk tadi tu, yang tarawih tersilap eja tu, saya bagi di link di bahagian YouTube. Kemudian link video saya yang asal bagi keratan pertama saya bagi. Link bagi keratan video saya yang kedua pun saya bagi ya, untuk para penonton nilai sendiri. Cuma link kedua tu saya nak bagi contoh. Saya nak bagi contoh tabayun. Saya react ke atas Ustaz Azhar Idrus dalam topik selawat antara solat-solat tarawih. Dan video asal Ustaz Azhar Idrus, beliau membaca fatwa daripada Syekh Atiyah Saqar. Maka saya pun dalam rangka tabayun sebelum nak react, saya cari fatwa tu. Saya cari sampai jumpa dan fatwa itu saya bacakan dalam video asal. Okay, saya bacakan. Saya hadapkan kamera kepada laptop, sama-sama kita baca. Dan sama-sama kita tengok apakah penjelasan sebenar, apakah perkataan sebenar Syekh Atiyah Saqar. Dan dalam video itu juga saya jelaskan 2 jenis selawat, 2 kategori. Yang satu memang dibolehkan, memang dipersilakan. Yang satu lagi itu yang perlu disemak. Okey. Tapi video react yang dibuat oleh tuan tanpa nama ni dengan keratan pendek tu, dengan jalan cerita yang totally different. Sampai saya pun tonton, saya pun naik terkejut. Okey, baru tadi tonton sebenarnya. Okey, saya pun terkejut. So, kenapa? Okey, kenapa tuan tanpa nama tidak mahu para penonton semak sendiri video yang asal? Is there something you want to hide? Apakah ada sesuatu yang anda mahu sembunyikan? Jika anda berani kerana benar, okey, dan anda react sesuatu yang memang salah, confirm salah, apa salahnya letak link video dan saya react pada link video ini, fokus kepada minit yang ke-7 sebagai contoh. Okey, dan ia salah kerana sekian, buka kitab asal. Kita pun puas hati. Okay, orang yang buat video katakan video saya, memang saya salah, saya pun puas hati. Saya pun akan berterima kasih kerana pembetulan tersebut dan akan membuat pembetulan di bahagian description ke, ataupun buat video lain yang membetulkannya. Tapi bila disembunyikan begini, okey, baik tentang yang ini ke dan lain-lain, kita tertanya-tanya sebenarnya. Okey, tertanya-tanya, what are you hiding exactly? Apa yang anda sembunyikan? Apakah anda takut anda, bila penonton anda sendiri, your own subscribers, tonton dan dia akan lihat, dia ni cakap lain. Yang tuan tanpa nama cakap lain pula, dah lari jauh dah tu. Potongan video tu pun macam dah out of context. Are you afraid of that? So, okay. So, jadi saya nak ajak sama-sama kita tabayun sebelum buat video dan sama-sama kita bagi peluang, kita bagi ruang dan buka budaya tabayun kepada para penonton kita sendiri. Dalam salah satu video tuan tanpa nama, saya lihat background tu dalam auditorium dan tuan tanpa nama sendiri kata saya sedang tunggu student masuk, alang-alang tu buat video. Okey, video react kepada saya. Okey. Bererti tuan tanpa nama ni seorang educator. Okey, mungkin pensyarah ke apa ke. Dan of course sebagai seorang educator, orang yang mengajar, sudah tentu anda bukan sekadar nak sampaikan, tapi anda nak melatih anak murid anda budaya mengkaji, budaya menyemak, budaya critical thinking, dan anda sendiri tidak akan takut jika apa yang anda sampaikan dipersoalkan ataupun dibuka untuk perbincangan oleh student anda.
Maka sikap yang sama hendaklah juga dibawa dalam YouTube anda, dalam video-video yang anda sampaikan. Jangan buat alasan yang itu kena masuk kelas. Sekarang ni YouTube, no. Sekarang ini menggunakan YouTube adalah satu media untuk mengajar. Banyak kelas-kelas sekarang ni yang offline mengajar guna YouTube. Kita ni 2 tahun MCO pun ada banyak kelas-kelas universiti yang melalui YouTube. Jadi sebagai pengajar, anda sebenarnya lebih patut lagi membudayakan sikap tabayun di kalangan para penonton anda. Okey, jadi open up, give the references, and then when you are doing the reactlah secara ilmiah. Janganlah pergi pusing dengan naratif cerita yang lain. Okey, react secara ilmiah, buka kitab, jom sama-sama kita buka kitab ini, bla 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 bla, dah sekian-sekian kan. Jadi bila sebut nama kitab, para penonton pun kalau ada kitab tu boleh buka sama. Kalau tak ada, dia mungkin ada maktabah syamilah, boleh semak. Begitu. Jadi ayuh anda, wahai tuan tanpa nama, membudayakan sikap tabayun ini di kalangan para penonton anda. Okey, kalau tak nak buat tak apa. Saya nak fokus kepada para penonton, para penyokong dan para subscribers mana-mana channel tuan tanpa nama. Ketahuilah bahawa anda sedang dipergunakan oleh tuan tanpa nama. He doesn't want you to know the truth. He doesn't want you to be intelligent. He just want you to follow him. He just wants you to follow his story. Wahai para penonton, okey, anda bebas nak pilih mana-mana. Tapi ketahuilah bahawa tuan tanpa nama, jika dia masih kekal dengan cara yang sama ni, di mana dia tidak membuka ruang untuk anda tabayun, ada sesuatu yang dia sedang sembunyikan. Ada sesuatu yang dia takut. Dia tak mahu orang tahu. Kalau orang tahu, the result will be totally different. The narrative, the jalan cerita will be totally different. Kalau yang dia sampai itu memang hak, memang betul, berani kerana benar kan, maka apa yang nak ditakutkan? Okey, jadi dia sebenarnya sedang mempergunakan anda. Dan anda pun cuba critical thinking sikit sebelum-sebelum ini. Bila dia buat video react terhadap saya ke, siapa-siapa lain ke, Ustaz Syihabuddin ke, anda tak pernah terfikir ke kenapa dia tak bagi link asal? Anda tak pernah terfikir ke macam mana aku nak banding ni? Siapa betul, siapa salah? Why are you just following him? Gunakanlah akal, gunakanlah kebijaksanaan yang Allah kurniakan kepada anda untuk sikit critical thinking. Why is this happening? Okey, kenapa benda ni berlaku? Apa yang dia sedang sembunyikan? Dan apakah ini dia ni sedang nak memandaikan umat? Okey, tak nak guna istilah tu, kita guna istilah lain. Apakah dia sedang membijaksanakan umat Islam? Bijaksana, kita kata, is ada critical thinking, ada banding-membanding, kita dengar original speaker cakap, kita dengar apa yang dia react, kita banding, kita setuju, kita tak setuju, setuju atau tak setuju, berdasarkan dalil, berdasarkan fakta, berdasarkan hujah, bukan berdasarkan cerita yang jauh lari daripada video asal tu. So please, do yourself a favor. Do yourself a favor and rethink about this. Nak cakap KBM macam mana? Kasihanilah diri anda, sayangilah diri anda dan cuba fikir ya, apa yang sedang dilakukan oleh tuan tanpa nama jika dia masih berdegil tak mahu bagi link asal, baik bagi video saya, video Ustaz Syihabuddin, video siapa-siapa lain yang dia nak react tu. Kenapa dia tak nak bagi? Kenapa dia tak nak anda tabayun? Kenapa dia tak nak anda membanding-bandingkan? Kenapa? Saya tak pasti sebab saya tak tengok semua. Tuan tanpa nama dia pernah buka kitab Arab baca tak? Sama-sama baca. Pernah tak? Pernah tak buka kitab hadis sama-sama baca hadis? Hadis yang sedang dia bawa untuk react ke sebagai dalil ke apa ke. Kan? So sama-sama kita fikirkan benda ni ya. Sama-sama ya. Dalam beberapa video sebelum ini saya telah tunjukkan benarkah atau tidak. Benarkah atau tidak? Tuan tanpa nama dia menyampaikan ilmu ataupun sesuatu yang di sebaliknya. Jadi wahai para penonton, saya tak minta anda tonton saluran saya, tak payah. Saya tak minta anda tonton saluran Ustaz Syihabuddin ke, Inspirasi Ilmu ke, Tuan Abdul Hadi ke, tak apa. Tapi do yourself a favor,
kasihanilah diri anda, sayangilah diri anda, ikutilah, dengarlah ustaz-ustaz yang membacakan firman Allah, membacakan hadis-hadis yang dipertanggungjawabkan, sahih, hasan. Kalau dhaif, diterangkan kenapa ia digunakan. Bukan sengaja menyampaikan hadis dhaif jiddan, hadis palsu, hadis yang tiada asal usulnya. Asar sahabat boleh jadi hadis Nabi. Belajarlah bersama mereka, ya. Ustaz Dr. Maza, Ustaz Dr. Rozaimi, Ustaz Dr. Kamilin, Ustaz Korni, Ustaz Abu Anas, Ustaz Dr. Basri Ibrahim, dan ramai lagi. Okey, jadikan, sebab bila anda tonton video, 10 minit, 15 minit, setengah jam, 45 minit, you are using your time. Allah yang bagi masa tu, ayuh kita manfaatkan masa itu. Yang macam saya selalu sebut, bila kita start sampai dah habis video, kita ni bijak sikit. Jangan jadi terbalik. Yang daripada awal sehingga akhir, kita ni jadi bijak sikit. Dan jadi critical thinking. Jangan main anggur, ish. Jangan macam tu. Okay? Kita nak umat Islam ni jadi bijak. Bijak dalam hal agama, bijak dalam hal duniawi, dan pelbagai aspek lagi. Tapi dalam hal agama tu, jangan jadi pak anggur, pak turut saja, sampai benda macam ni pun tak nampak permainan seseorang tu. Tak nampak, tak boleh nak detect apa permainan dia sebenarnya, ya. Okey, jadi ini nasihat saya kepada anda. Tak nak ikut saluran YouTube saya, tak apa. Banyak lagi ustaz-ustaz lain yang kita kata jujur, amanah dan ilmiah dalam menyampaikan ilmu. Lazimnya mereka ni bukan selebriti. Lazimnya mereka bukan selebriti, ya. Okey, jadi sehingga sini saja dulu. Lama 20 minit juga. Okey, jadi sila rujuk link-link yang saya masukkan di bahagian description, ya. Ayuh kita membiasakan dengan budaya tabayun, budaya semak, saya sebagai YouTuber dan anda sebagai para penonton. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.